Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Juliza. Hari ini kita akan belajar subjek sirah tahun 3, pelajaran kedua, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Unit 1, peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Okey, jom kita baca dan faham. Okey, kalau ikutkan, kalau sekolah Ustazah nak murid-murid yang baca. Maksud dia ada dialog, ada 2 orang jadi dialog dengan Fatimah dengan ibu. Tapi disebabkan kamu kat rumah, jadi Ustazah bacakanlah. Jadi Ustazah lah yang akan jadi dua-dua. Okey, baik. Fatimah, bolehkah ibu ceritakan peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ibu jawab, boleh. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib telah meninggal dunia ketika baginda di dalam kandungan ibunya. Bapanya telah dikebumikan di Yasrib. Dikebumikan ni maksudnya bapa Nabi Muhammad dikuburkanlah, dikebumikan di Yasrib. Yasrib ni kat mana? Yasrib ni nama asal Madinah, nama Madinah yang lama. Tapi selepas diperbaharui, nama Yasrib ni ditukar kepada Madinah. Kemudian dikenali dengan nama Madinah. Okey. Fatimah, kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dinamakan tahun gajah? Ibu, dinamakan tahun gajah kerana pada tahun itu tentera yang diketuai oleh Abrahah telah pergi ke Mekah dengan menunggang gajah untuk meruntuhkan Kaabah. Fatimah, kemudian apa yang berlaku? Ibu, tentera Abrahah itu telah dimusnahkan oleh sekumpulan burung yang membawa batu dan dilemparkan kepada Abrahah dan tenteranya. Masa tu berlakunya tentera Abrahah ni nak musnahkan Kaabah. Tetapi tentera Abrahah dimusnahkan oleh sekumpulan burung yang membawa batu. Apa nama burung tu? Pandai, burung ababil. Fatimah, apa yang berlaku kepada tentera-tentera itu? Ibu, tentera Abrahah yang terkena batu itu musnah. Ada yang mati di kawasan Mekah dan ada pula yang mati di negeri Sana'a, Yaman, termasuk Abrahah sendiri. Abrahah tu adalah ketua. Demikianlah bukti kekuasaan Allah. Allah boleh memusnahkan manusia dengan binatang yang kecil sahaja. Jadi dekat sini kita boleh tengok kan, bukti kekuasaan Allah tu, walaupun burung ababil yang kecil, burung yang kecil boleh musnahkan gajah yang sebesar-besar tu kan. Itu berkuasanya Allah. Allah berkuasa atas sesuatu, atas kehendaknya. Okey, baik, kita buka muka surat 11, unit 2, peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Okey, Fatimah masih berdialog dengan ibunya. Jom kita baca dan faham. Fatimah, ibu, ceritalah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibu, baiklah anakku, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di pagi hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah, bersamaan bulan April 571 Masihi. Baginda dilahirkan di Mekah. Fatimah, apa lagi yang berlaku ketika kelahiran baginda? Ibu jawab, semasa Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW, keluar cahaya bersamanya menerangi istana-istana di bumi Syam. Fatimah tanya, Subhanallah. Fatimah jawab, Subhanallah, inilah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat harus mengambil iktibar dari peristiwa tersebut. Ibunya jawab, bagus wahai anakku, sekiranya kamu sudah tahu. Okey, muka surat 12. Unit 3, peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Jom kita baca dah faham. Selepas dilahirkan, Nabi Muhammad SAW disusukan oleh Suwaibatul Aslamiyah. Kemudian baginda disusukan dan diasuh pula oleh Halimatus Sa'diyah sehingga berumur 4 tahun. Semasa di dalam jagaan Halimatus Sa'diyah, berlaku peristiwa dada Nabi Muhammad SAW telah dibelah oleh malaikat Jibril untuk membersihkan hati baginda daripada sifat-sifat yang buruk. Ketika umur baginda 6 tahun, ibunya wafat di Abwa sewaktu dalam perjalanan balik ke Mekah selepas menziarahi kubur bapanya di Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun, datuknya pula Abdul Muttalib bin Hashim telah meninggal dunia. Jika kita tengok betapa banyaknya ujian-ujian yang Nabi Muhammad dapat terima daripada Nabi Muhammad lahir, sebelum lahir lagi bapa Nabi dah meninggal, selepas lahir ibu Nabi meninggal, lepas tu datuk Nabi pula meninggal. Jadi kita kena bersyukur sebab kita masih ada ibu dan bapa. Dan kita juga kena sayang pada Nabi Muhammad. Sebab apa? Nabi adalah Nabi kita, Nabi yang menyampaikan dakwah, Nabi terakhir kita, InsyaAllah. Okey, kita buka surat 13. Okey, arahan guru berselawat bersama murid. Okey, kalau semua anak-anak murid ada kat depan ustazah, InsyaAllah kita sama berselawat. Okey, baik, jom kita selawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا خط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Muka surat 14. Okey, ni aktiviti ustazah nak murid-murid buat. Murid secara individu membaca dan menghafal surah Al-Fil. Surah ni adalah surah berkaitan dengan gajah. Al-Fil, filun, gajah kan. Okey, tentang cerita tentang tentera Abraha tadi. Jadi insyaAllah ustazah nak murid-murid boleh baca dan hafal surah Al-Fil dan buat video, sama ada hantar melalui WhatsApp ataupun voice, boleh hantar. Okey. Untuk muka surat 15, tahukah anda mengapa Nabi Muhammad SAW digelar Al-Amin? Nabi Muhammad kan ada gelaran. Gelaran Nabi Muhammad adalah Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Nabi Muhammad SAW digelar Al-Amin kerana budi pekerti baginda yang terpuji seperti benar, amanah, malu, sopan santun dan lemah lembut. Sebab tu Nabi Muhammad digelar Al-Amin. Kedua, iktibar daripada peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW digelar Al-Amin, bergaul dengan budi pekerti yang mulia, mencontohi akhlak Rasulullah SAW, berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Amalkan memanggil rakan dengan nama yang baik. Kita tak boleh panggil kawan kita dengan nama yang tak baik. Tak elok bagi gelaran-gelaran yang tak baik. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah habis tajuk ni. So inilah aktiviti yang ustazah nak murid-murid buat tadi. Hafal surah, baca dan hafal surah Al-Fil. Selepas tu ustazah nak tulis, murid-murid tulis muka surat 15 ni, salin balik dalam buku tulis. Okay, insyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi untuk tajuk yang akan datang, insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.